Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Nurul Ashraf Suhada binti Kamar, Muhammad Syazwan Naim bin Harun dan juga Nurul Atillah binti Nur Anwar akan membentangkan tugasan 3B MMB 3073. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan pembentangan dengan menceritakan serba sedikit tentang bahan bantu belajar yang berasaskan bahan multimedia interaktif. Jadi kita dengar sahaja tentang bahan multimedia ni tentunya berkait rapat dengan penggunaan teknologi yang mana kita dapat lihat pada masa kini penggunaan teknologi ini sangatlah membantu sesiapa sahaja termasuklah guru. Hal ini kerana seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi ini dapat membantu guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan berkesan. Jadi disebabkan itulah terhasilnya bahan bantu belajar yang mana bahan bantu belajar ini lebih berpusatkan kepada murid dan juga bahan. Jadi antara bahan bantu belajar yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa Melayu khususnya ialah bahan multimedia interaktif seperti yang telah saya hasilkan. Hal ini kerana bahan multimedia ini merupakan bahan bantu belajar yang mana ia menggunakan video, audio, grafik, animasi dan juga teks. Yang mana bahan multimedia ini sebenarnya bahan yang telah mengintegrasikan pelbagai jenis media pengajaran yang mampu memberi kelainan kepada murid-murid. Baik, seterusnya, penggunaan bahan multimedia ini juga adalah relevan dengan keperluan dan juga kehendak pembelajaran abad yang ke-21 yang mana pembelajaran yang difokuskan pada masa kini. Hal ini demikian kerana penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan juga pembelajaran bahasa Melayu akan menjadikan proses pengajaran lebih menarik dan juga menyeronokkan sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Malah penggunaannya juga dapat membantu untuk mengelakkan murid daripada cepat berasa bosan ketika mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Baik, merujuk kepada bahan bantu belajar yang telah dihasilkan, tajuk yang dipilih ialah penjodoh bilangan murid tahun 3. Jadi kesemua elemen dimasukkan bagi membantu untuk mencapai tahap penguasaan murid bagi kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca. Buktinya, pengintegrasiannya video dan juga teks ada diterapkan semasa penerangan berkaitan dengan penjodoh bilangan. Hal ini kerana penting untuk meletakkan kedua-duanya kerana ia membantu untuk meningkatkan kejelasan serta kefahaman murid tentang apa yang ingin disampaikan oleh guru sekaligus membantu murid-murid untuk memantapkan lagi kemahiran mendengar, bertutur dan juga membaca selain menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik berdasar menerusi kepelbagaian media pengajaran ini. Jadi, saya teruskan lagi dengan kelebihan seterusnya yang mana dengan penggunaan bahan bantu belajar ini sebenarnya ia mampu menaikkan semangat murid untuk belajar kerana kita sedia maklum bahawa murid tahap 1 terutamanya lebih suka kepada perkara-perkara yang menyeronokkan seperti yang kita tahu. Contohnya dalam BBB yang dihasilkan, maafkan saya, terdapat soalan pengukuhan yang diletakkan bagi menguji tahap kefahaman murid tentang isi pelajaran. Jadi di sinilah sebenarnya mendorong mereka untuk mempunyai sikap ingin mencuba yang terbaik untuk mendapatkan jawapan yang betul. Jadi secara holistiknya untuk penggunaan bahan bantu belajar ini memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya bagi subjek bahasa Melayu kerana bahan bantu belajar yang dihasilkan ini merupakan medium yang efektif dalam meningkatkan kefahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru secara interaktif. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya serahkan tugas ini kepada rakan pembentang saya iaitu Muhammad Naim dan Nurul Atillah untuk menerangkan secara terperinci tentang cara penggunaan bahan bantu belajar yang telah dihasilkan. Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Ashraf. Kita beralih kepada bagaimana kita nak menggunakan bahan bantu belajar yang telah dihasilkan oleh Saudari Ashraf sebentar tadi.
iaitu yang berkaitan dengan bahasa Melayu tahun 3, di mana kemahiran yang digunakan bagi bahan bantu belajar ini adalah kemahiran bertutur, mendengar bertutur dan juga kemahiran membaca. Okey, baiklah. Kita mulakan bahan bantu belajar kita dari mula. Okey. Kita dapat lihat di sini ada menuliskan selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Ashraf tahun 3. Okey, jelaslah bahawa di sini bahan bantu belajar ini khusus kepada murid tahun 3. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu Ashraf ini menerapkan persoalan iaitu induksi sebelum cikgu nak mulakan sesi PDP mereka. Iaitu cikgu tanya, adakah murid-murid sudah bersedia untuk belajar pada hari ini? Jika sudah bersedia, mari kita mulakan. Okey, baiklah. Sebelum sesi PDP dijalankan, satu pengurusan bilik darjah akan dilakukan kepada murid-murid dengan menyatakan 2T, 2S, iaitu cikgu akan mengajak murid untuk tarik nafas, bertenang, sedia dan mengajak murid untuk bersemangat untuk belajar. Dan jika semua murid ada ciri-ciri ini, baru kita boleh mulakan sesi pembelajaran dan pengajaran. Okey, kita mula. Cuba kamu semua teka apa topik yang kita akan belajar pada hari ini. Di sini ada satu sesi soal jawab antara murid dan guru untuk menanyakan apa yang mereka rasa, apa yang mereka teka, apa yang akan belajar hari ini. Okey. Jawapannya, kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Mari kita kenali penjodoh bilangan. Okey. Apa itu penjodoh bilangan? Di sini, dalam bahan bantu belajar ini, satu video telah dimasukkan untuk menerangkan tentang apa itu penjodoh bilangan dan murid akan mendengar, menyebabkan kemahiran mendengar murid akan berfungsi dengan baik. Okey. Mari kita dengar sama-sama. Baiklah, seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ini ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada bilangan, iaitu sebagai penerang, bentuk atau keadaan kata nama yang mengikutinya. Okey. Di situ, cikgu telah menerangkan apa itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang, bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Di sini, murid akan mendengar dan mereka akan faham apa itu penjodoh bilangan. Okey, kita masuk ke slide seterusnya. Contoh-contoh penjodoh bilangan. Setelah mengetahui maksud penjodoh bilangan tadi, murid-murid akan ingin lebih tahu apa benda penjodoh bilangan ni, dan dalam bahan bantu belajar ni cikgu menerapkan contoh-contoh penjodoh bilangan tersebut. Yang pertama, penjodoh bilangan bagi biji. Okey. Di sini ada menerangkan apa penjodoh bilangan biji ni sesuai untuk apa. Penjodoh bilangan biji ini adalah sesuai untuk buah, sayur-sayuran dan benda-benda yang kecil seperti batu dan juga mangkuk. Dapat kita lihat di sini, visual-visual yang telah diterapkan dalam bahan bantu belajar cikgu ini adalah sangat menarik, menyebabkan murid lebih bersemangat untuk mempelajari topik pada hari ini. Okey, seterusnya. Yang kedua, batang, penjodoh bilangan batang untuk benda yang panjang atau tinggi seperti pembaris, pen dan juga pokok. Seterusnya, bilah. Penjodoh bilangan bilah adalah untuk benda yang tajam dan runcing seperti gunting dan juga pisau. Di sini, murid-murid akan membaca sementara sambil mereka menekan slide tu, murid-murid akan membaca sekali. Seperti saya baca ni, penjodoh bilangan bilah untuk benda yang tajam dan runcing. Jadi, kemahiran membaca murid itu akan lebih dapat lebih digarap oleh murid tersebut. Okey.
Seterusnya buah. Buah adalah untuk benda-benda yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu seperti kotak, kipas dan rumah. Seterusnya, helai. Murid-murid akan baca sampai habis contoh-contoh ni. Okey, kita tengok. Seterusnya, ikat untuk benda-benda yang diikat. Okey. Seterusnya, okey, kat sini kita dapat lihat contoh-contoh ayat di mana cikgu memasukkan audio cikgu untuk menerangkan contoh-contoh ayat. Mari kita dengar sama-sama. Murid akan menekan butang speaker tu untuk mendengar suara cikgu. Berikut merupakan contoh-contoh ayat bagi penjodoh bilangan yang telah ditetapkan. Macam tu. Lepas tu, jika murid nak dengar contoh ayat pertama bagi penjodoh bilangan buah, murid tekan bahagian buah. Okey. Penjodoh bilangan yang pertama, buah. Contoh ayat, abang mengangkat 2 buah kotak yang berat itu. Jika murid nak dengar pasal bilah pula, mereka tekan tang bilah. Penjodoh bilangan yang kedua, bilah. Contoh ayat, Sarah menghulurkan sebilah pisau kepada ibunya dengan berhati-hati. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa murid akan mendengar menyebabkan kemahiran mendengar dan murid menggunakan kemahiran mendengar dan juga bertutur. Pada masa yang sama, murid mendengar, selepas tu murid akan mengikut apa yang cikgu tuturkan sebentar tadi. Okey. Okey, tahniah. Anda semua telah berjaya mengenal apa itu penjodoh bilangan. Murid-murid dah tahu apa maksud penjodoh bilangan, murid-murid juga tahu apa contoh-contoh penjodoh bilangan dan murid dapat baca petikan-petikan yang mempunyai ayat tentang penjodoh bilangan. Kita pergi ke ni seterusnya, iaitu latihan pengukuhan. Saya serahkan kepada Nurul Attilah. Baiklah, seterusnya setelah sesi pengajaran berlaku tadi, Cikgu Ashraf ni akan teruskan dengan latihan pengukuhan. Jadi secara umumnya latihan pengukuhan ni bertujuan untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid dalam kelas tentang tajuk yang dipelajari hari ini, iaitu topiknya ialah penjodoh bilangan. Okay. Di sini Cikgu Ashraf memberi arahan dalam 2 bentuk, iaitu satu dalam tulisan, satu lagi dalam bentuk audio. Jadi di sini kita boleh menerapkan kemahiran mendengar dan juga kemahiran membaca murid itu sendiri, dan dapat lihat kemahiran murid dalam mendengar arahan dengan baik. Baiklah, seterusnya kita boleh tengok di sini, ini merupakan contoh soalan pengukuhan yang telah dibuat oleh Cikgu Ashraf berkaitan dengan topik penjodoh bilangan. Jadi contoh soalan pertama, bahan pilihan menggunakan itu terdapat tempat kosong pokok yang rimbun. Jadi murid akan diberikan 4 pilihan jawapan, iaitu contoh A batang, B bilah, C buah, D helai. Jadi murid akan jawab, contoh jawapan dia ialah sebatang pokok. Jadi apabila murid menekan jawapan yang betul, dia akan keluar paparan seperti ini, iaitu tahniah, jawapan anda tepat. Jadi paparan seperti ini akan membuatkan murid itu lebih bersemangat untuk menjawab soalan seterusnya dengan tepat. Contoh. Baiklah, contoh soalan seterusnya pula ialah ayah menyewa tempat kosong rumah yang cantik itu. Jadi sama juga, murid akan diberi 4 pilihan jawapan. Jadi jadi murid akan pilih satu jawapan. Jadi jawapannya adalah sebuah rumah.
Macam tu. Jadi paparan seperti ini akan disertakan itu tahniah jawapan anda tepat dengan disertakan juga dengan bunyi tepukan. Jadi murid akan rasa lebih bermotivasi untuk meneruskan sesi pengukuhan tu. Okay. Soalan seterusnya, Fatimah membeli beberapa tempat kosong baju di pasar raya itu. Jadi di sini pilihan jawapan dia A bilah, B buah, C helai dan D ikat. Jadi jika seperti kita tengok sebelum tadi, seperti kita tengok sebelum tadi, paparan tahniah itu akan terpapar jika murid menjawabnya dengan betul. Jadi contoh di sini kita dapat lihat jika murid itu menjawabnya dengan salah, dia akan keluar paparan seperti ini, iaitu maaf jawapan anda salah, cuba lagi. Jadi Cikgu Ashraf ini akan memberi peluang sekali lagi kepada murid itu, iaitu murid akan tekan kembali, iaitu kembali semula pada soalan sebelumnya itu untuk menjawab buat kali kedua. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah beberapa helai. Jadi murid akan diberi peluang untuk jawab kali kedua untuk melihat sama ada murid ini fokus ataupun tidak di dalam kelas. Jadi seterusnya soalan pengukuhan nombor 4 iaitu abang menolong ibu membeli setempat kosong sayur kangkung di pasar tani. Jadi jawapan yang diberi iaitu A ikat, B helai, C batang, D biji. Jadi jawapan yang betulnya ialah murid akan tekan pada A, iaitu seikat sayur kangkung. Seterusnya, soalan pengukuhan yang seterusnya iaitu Zaidi memotong kek hari jadinya dengan menggunakan setempat kosong pisau. Jadi terdapat sedikit kesilapan di sini. Jadi murid akan diberi pilihan jawapan A, B, C, D seperti soalan sebelumnya itu. Jadi jawapan di sini ialah pilihan untuk pisau ialah sebilah, iaitu A. Okey, jawapan yang betul seperti inilah akan keluar tahniah jawapan anda tepat. Seterusnya. Jadi jelaslah di sini bahawa bahan bantu belajar yang dihasilkan ini mampu berfungsi untuk meningkatkan kemahiran mendengar, bertutur dan juga kemahiran membaca kepada murid-murid. Malah ia sangat berguna dan juga sangat memberi faedah kepada mereka. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.